Tanda-tanda kiamat bukan benda kita lari daripadanya, unless kita ada perangai macam orang Yahudi. Bila bercakap tentang teori-teori konspirasi, apa lagi kajian-kajian eskatologi, bagaimana pendekatan para salaf di dalam isu ini? Adakah mereka dah bincang dulu ataupun mereka memang tak bincang pun, ataupun tawakuf ke pendekatan para salafus soleh? Ustaz Adli. Yang kita membincangkan berkenaan dengan tajuk pengakhiran sejarah dunia dunia kan. Jadi ialah walaupun ada sebahagian pihak mysticism tu dia bukan tumpu situ, dia tumpu kepada masalah penyatuan semula makhluk ni kepada Tuhan, penyatuan dengan Tuhan. Dia actually benda ni banyak interpretasi yang bermacam lah. Cuma kita dalam konteks umat Islam kita bila kita perhatikan daripada nas-nas yang datang memang Nabi sendiri SAW memang bersungguh-sungguh menceritakan fitan tentang fitnah dan menjelaskan kepada para sahabat akan perkara-perkara berkaitan sebab dahulunya memang Nabi SAW kita tahu bahawa baginda datang untuk memberi kepada kita panduan dan menjauhkan daripada kita perkara yang tak elok dan datang pada kita kepada kebaikan. Kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, hadis nombor 3020 ni, apa yang saya sebut ni ambil daripada mausu'ah hadis fitan dan asyaratus sa'ah ensiklopedia, hadis-hadis fitan dan juga tanda-tanda kiamat. Jadi dalam ni dia dikumpulkan pada mukaddimah, dia sebutkan macam mana kesungguhan Nabi untuk menjelaskan, dan para sahabat ada rekodkan bagaimana Nabi menyampaikan kisah-kisah ni. Contoh dalam hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman. Dia kata telah berdiri Nabi SAW tengah-tengah kami satu waktu tu berdiri. Fa akhbarana an badi'il khalqi, lalu baginda beritahu kami tentang permulaan penciptaan. Hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum, sehingga masuklah penghuni syurga tempat mereka dan penghuni neraka tempat mereka. Tapi Umar sebut hafidha dzalika man hafidhahu, menghafal akan ia siapa yang menghafalnya, wa nasiyahu man nasiyahu, dan lupa ia siapa yang lupakan akannya. Hadis ni dalam Muslim pun disebut, hadis nombor 28 1. Okey. Jadi kalau kita faham hadis Bukhari datang, hadis Muslim pun datang, macam Hudzaifah bin Yaman disebut kisah yang lebih kurang sama. Dia kata qama fina Rasulullah sallallahu maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi zalika ila qiyamis saati illa haddatsa bihi. Dia kata telah berdiri tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu satu waktu berdiri, okey, yang baginda tak tinggal satu benda pun yang akan terjadi pada tempat berdiri baginda tu, dan start pada hari tu sampailah berlaku kiamat, kecuali baginda cerita mengenainya. Tapi hafidhahu man hafidhahu, hafal ia siapa menghafalnya, wa nasiyahu man nasiyahu, mereka lupa ia siapa yang lupakan ia. Dan dia kata, berkata Hudzaifah, dia mengetahui ia sahabat-sahabatku, semua sahabat-sahabat aku ni semua tahu, dia kata. Akan tapi dia kata liyakun minhu syai' nasiyahu, tapi akan mungkin dia lupa daripada satu perkara. Bila dia lihat benda tu terjadi, maka lalu dia ingat semula apa yang Nabi sebutkan. Okey, macam ada seorang lelaki, dia kata melihat wajah seorang lelaki yang lain, bila orang tu hilang daripada dia, kemudian jumpa semula, lalu dia kenal. Ini kita tengok macam mana Nabi sendiri bangun. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Musnad Ahmad, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata khatabana Rasulullah sallam khutbatan ba'dal asri ila maghriban ribani asyams. Dia kata telah berucap pada kami Rasulullah sallam satu ucapan selepas asar sampai hampir-hampir tenggelam matahari. Dan hafallah apa yang baginda ceritakan tu, siapa yang hafal, lupa siapa yang lupa. Ini maksud dia ceritakan. Bahkan dalam hadis yang lain daripada Musnad Ahmad juga, daripada Abi Zaid Al-Ansari, Nabi SAW dia kata solat bersama mereka waktu subuh. Solat subuh, kemudian baginda naik mimbar berucap sehinggalah datang waktu solat zuhur. Kemudian Nabi turun solat zuhur. Kemudian Nabi naik balik mimbar berucap sampai datang asar. Kemudian Nabi turun solat asar. Kemudian Nabi naik balik ucap sampailah masuk maghrib. Maksud dia daripada seharian, daripada pagi sampai ke petang, Nabi cerita berkenaan dengan apa yang telah terjadi daripada permulaan penciptaan sampai apa yang akan terjadi kemudian. Sampai kiamat, Nabi dah cerita. Cuma para sahabat kata, ingatlah siapa ingat, lupalah siapa yang lupa. Okay, memang semua benda ni ada concern daripada Nabi SAW. Cuma kita lihat kan, bila Nabi pernah ceritakan benda demikian, para sahabat punya kesungguhan bila mendengar, dia bukan nak meletakkan ke mana benda terjadi. Ni kan faham Sebab bila janji Nabi untuk perkara tu berlaku, dia tak boleh kita lari. Tanda-tanda kiamat bukan benda kita lari daripadanya, unless kita ada perangai macam orang Yahudi. Contoh, kiamat nak jadi, hero datang, gagalkan kiamat berlaku.
Ini kena jaga sikit. Macam ada orang kata, inilah orang Arab tinggikan bangunan. Akhirnya sekarang kiamat dah dekat. So kalau orang Arab tak bina bangunan tinggi-tinggi, tak ada kiamat. Tiada kiamat dah jadi. Ini satu benda kan. Kadang-kadang kita kata bodoh kan orang marah. Tapi seriously, benda ni masalah. Sebab perjalanan hidup kita tak boleh elak. Macam anak kita balik. Macam mak bapak kita ada anak kecil kan. Bila anak tu nak membesar, sampai peringkat balik, mula ada keinginan lelaki wanita. Kita akan bimbang. Dia pergi sekolah, apa dia belajar kawan-kawan dia. Semua benda tersebut akan menjadi tajuk. Namun begitu pada kita, benda tu bukan halangan untuk kita Untuk kita kita biarkan anak kita jangan besar. So kiamat akan terjadi, tanda kiamat akan berlaku. Okay. Cuma bila para sahabat Nabi SAW yang Nabi sebut tentang fitnah-fitnah atau asyratus sa'ah, dia ada perkara-perkara yang daripada mereka hanya tengok. Contoh macam naik turunnya kerajaan yang akan berlaku. Sampai nanti kembali pada khilafah ala manhajin nubuwah. Pasal Nabi terangkan macam tu. Satu lagi, ataupun contoh macam tanda kiamat, ditinggikan bangunan. Itu pun benda tak boleh disekat. Jadi benda tu akan terjadi nak ke tak nak. Dan tidak ada timbul tajuk masalah kita mauqif. Apa pendirian kita tak ada. Tapi dalam masa yang sama, ada perkara-perkara tanda kiamat ni yang Nabi sebut contoh macam Dajjal. Yang diterangkan mengenai fitnah yang dia buat. Ataupun fitnah wanita, fitnah dunia. Yang Nabi kata benda-benda ni perlu pada diri kita ada pendirian. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, bila dengar hadis-hadis tadi yang diorang perlu pada mereka pendirian, benda tu nak jadi pada mereka kebimbangan tu ada dan mereka cari penyelesaian untuk menghadapi fitnah tersebut. Bukan maksud dia mereka fikir punca. Dia tak fikir punca. Sebab punca segala fitnah ni Allah Ta'ala yang jadikan. Dajjal Allah Ta'ala ciptakan. Syaitan pun Allah Ta'ala ciptakan. Semua benda Allah Ta'ala ciptakan, ciptaan Allah Ta'ala. Dia tak fikir masalah punca. Dia orang fikir kalau benda tu ada efek kepada diri mereka, dari segi akidah mereka akan rosak ke tidak. Jadi mereka dia orang takkan lari. Dia orang takkan sibukkan berkenaan dengan tajuk benda yang lain. Dia orang akan cari apa jalan penyelesaian. Sebab tu kalau kita lihat bila kita baca balik kisah-kisah ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan, dia sering bertanya para sahabat. Kan dalam Sahih Muslim ada kisah bagaimana dia tanya kepada para sahabat yang datang. Dia kata, siapa kalian kamu pernah dengar fitan? Nabi cerita fitnah. Semua angkat tangan. Umar kata, aku tak nak fitnah seseorang manusia itu pada keluarga dia. Mana yang itu boleh dibersihkan dihapuskan oleh solat dan juga puasa dengan ibadat. Aku nak tahu tentang fitnah yang datang seperti ombak. Lalu Huzaifah bin Yaman angkat tangan. Dia kata aku dengar. Engkau dengar? Dia kata aku dengar. Lepas tu dia pun cerita. Dia kata Nabi SAW bersabda. Kan Nabi kata apa? Nabi kata tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan uda. Akan dihadapkan fitnah-fitnah, ujian-ujian ni kepada sekalian jiwa seperti tikar hamparan yang dianyam selembar demi selembar. Lepas tu kata fa'ayyuma qalbin ushribaha. Mana-mana kalbu yang menyerap akan fitnah tersebut. Maksud dia redha dan tak kisah. Dia tak mengingkari perkaran yang timbul daripada fitnah berkenaan. Nukita fi nuqtatin sauda, akan titik pada titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, mana-mana hati yang mengingkari akan fitnah yang berlaku tu. Yang macam kita penghalalan yang haram yang berlaku. Atau mana manusia ni maksiat dibuat dan orang tak kisah. Kan kadang-kadang orang lihat macam contoh macam dalam masyarakat kita sekarang ni satu bentuk contoh macam bila rasuah itu jahat. Tapi tidak berkahwin berzina tu tak ada apa-apa. Contoh macam tu kan, dia buang timbangan. Contoh macam kalau kahwin halal, contoh poligami ke, ni suami tak adil. Tapi kalau berkapal tak apa. Tak ada siapa marah. Kahwin muda dimomokkan. Berkapal sampai beranak tak ada siapa bising. Kalau perhatikan benda ni, kita mengingkari benda tersebut. So mana-mana yang mengingkari akan titik putih. Hatta takuna mithl qalbain. Nabi kata sampailah jadi macam dua hati. Qalbun, satu hati putih. Abyadun mislus safa, seperti batu yang licin. Okay. Yang mana dia kata hati tadi takkan dirosakkan oleh fitnah sampai kiamat, sampai selama-lamanya. Wa qalbin, satu hati, satu lagi adalah aswad murbadda, ada hitam kelabu. Kalkuzil mukhajjaya, seperti belanga yang terbalikkan. Kan la ya'rifu ma'rufan illa wa la yunkiru munkara, yang takkan mengingkari akan takkan mengenal akan ke ma'ruf kan yang ma'ruf, tak mengingkari yang munkar. Kan illa ma ushiba hawahu, kecuali apa yang diserap oleh hati. So basically kalau kat sini kan concern para sahabat, benda tu akan terjadi tak elak.
Tapi apa Ya. stand patut ada? Contohlah hadis Nabi yang lain. Nabi kata apa? Badiru bil amal. Bersegeralah dengan beramal. Fitanun. Sebelum datang fitnah. Kekitain lail muslimah. Seperti potongan shade of night. Apa ni? Kegelapan malam yang berlapis. Yang dalam ketika berlaku fitnah tu nanti, Nabi kata, yusbihur rajulu mu'mina. Bangun pagi seorang lelaki tu beriman. Wa yumsi kafira, masuk petang dia kafir. Ataupun wa yumsi mu'mina, petang dia beriman. Wa yusbihu kafira, masuk pagi besok dia ke kafir. Yabi apa dia kata, yabi undinahu, dia jual agama dia bi orang di dunia dengan satu habuan dari dunia. So basically para sahabat lebih mencari kepada penyelesaian pada apa yang terjadi. Kalau apa terjadi tadi akan ada pada ancaman pada mereka dari segi iman mereka, akidah mereka, dari segi masalah pengabdian diri mereka pada Tuhan, diorang akan berusaha untuk mencari penyelesaian. Bukan hanya bincang. Sebut bincang, semua bincang. Perbezaan yang berlaku sekarang macam eskatologi yang dibuat oleh manusia sekarang, diorang sibuk cari punca. Apa sos bagi perkara berkenaan. Dia lupa berkenaan dengan solution yang diberikan oleh Nabi. Sebab tu Nabi SAW datang solution, bukan datang dengan hanya penceritaan semata-mata. Maksudnya, ringkas, bila kita berhadapan dengan hadis-hadis fitan, Nabi ajar kita untuk cari penyelesaian, bukan cari punca dan menghalang punca itu berlaku. Macam tu, Ustaz? Betul, betul. Macam saya ni dah umur 39, tak lama lagi umur 40, dia akan berlaku. Buatlah macam mana pun, cuci botok ke apa ke, tetap umur 40 tahun.